Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada minggu ini video kali ini akan menerangkan berkenaan dengan tajuk bidang akidah Al-Muntakim dan Al-Jabbar. Okey, ini adalah dua lagi Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah yang akan kamu pelajari semasa berada di tiga tempat. Okey. Baik. Al-Muntakim. Al-Muntakim apa maksudnya adalah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas. Maha Pembalas. So, poinnya kat sini adalah Allah Maha Pembalas. Dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. So, maknanya Allah ni, dia akan memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Kalau balasan itu maknanya lebih kepada benda-benda yang buruk lah ataupun benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang menunjukkan bahawa Allah ini bersifat Al-Muntakim disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Maknanya kita akan, walaupun kita dah mati, maknanya apa yang kita lakukan semasa hayat kita di dunia, semasa hidup kita tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dosa-dosa kita akan dibalas, dan juga benda-benda yang baik kita lakukan juga akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang perlu kita faham mengenai dengan nama-nama Allah Al-Muntakim ini? Yang pertama, Allah memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Ini jelas menunjukkan bahawa barang siapa di kalangan kita yang tidak mahu mengikut perintah Allah, malah membuat dosa, melakukan larangan Allah, maka nantikan pembalasan daripada Allah. Yang kedua, Allah SWT menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan, iaitu kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau yang panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah. Ini kita kena faham peristiwa Ad-Dukhan yang disebut juga dalam surah Ad-Dukhan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, Allah SWT memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Okay? So, maknanya ketiga-tiga poin di sini menunjukkan bahawa apa sahaja yang Allah telah perintahkan kepada kita, kita kena ikut. Tetapi maknanya kalau kita melanggar perintah Allah, larangan Allah, maka bersedialah dengan pembalasan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu Al-Muntakim. Kita masuk pada Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Berkuasa atau Maha Perkasa secara mutlak untuk melakukan segala-gala kehendaknya. Maknanya Maha Perkasa di sini Allah tidak ada yang lebih hebat daripada Allah SWT, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih perkasa, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Hash ayat yang 23, maksudnya dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa. Tengok sini yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Ada dua disebut, yang dah perkasa, berkuasa pula, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada mereka yang mereka persekutukan. Dekat sini disebut tentang Al-Jabbar. Al-Jabbar. Di sini Allah Maha Perkasa. Baik, apa yang perlu kita faham tentang maksud Allah Maha Perkasa ini? Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada di dalam pemerintahan Allah. Ini kita tidak boleh nafikan. Semua yang kita ada hari ini adalah asbab pemerintahan ataupun daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipersoalkan perbuatan. Kita tak boleh nak mempersoalkan apa yang Allah lakukan. Contohnya, pada hari ni mungkin dah setahun kita bersama dengan COVID-19 misalnya kan. Kita tak boleh nak persoalkan apalah Allah ni bagi turunkan penyakit dah. Contohlah, tak boleh. Kerana setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengandungi hikmah yang tersembunyi. Yakin dan percaya. Kita kena yakin dan percaya.
Dan yang terakhir, manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takbur ke dalam neraka. Takbur dan bongkar ke dalam neraka. Merendah diri ataupun disebut sebagai tawaduk. Jadi kita kena tahulah bila Allah ni Maha Perkasa, maka kita kena takut kepada Allah SWT. Kita kena rasa rendah diri kerana kita ni adalah makhluk. Allah itu adalah Khaliq atau pencipta. Jadi pengajaran daripada kedua-dua nama Allah ini, Al-Muntakim dan Al-Jabbar, adalah kita hendaklah meyakini bahawa Allah yang Maha berkuasa secara mutlak di alam ini supaya hidup menjadi aman dan sejahtera. Ini maknanya kita kena keyakinan kita terhadap Allah bersifat Al-Jabbar. Setiap Muslim wajib mempercayai Allah SWT yang Maha Pembalas dan Maha Perkasa menentukan segala kehidupan di dunia dan akhirat. Umat Islam wajiblah merendah diri kepada Allah kerana dialah yang Maha Pembalas di akhirat nanti. Jadi anak-anak, secara ringkasnya kita dapat lihat bahawa dua nama-nama Allah ini merupakan memberi makna yang sangat besar dalam diri kita, iaitu Allah Maha Pembalas, Al-Muntakim, dan juga Allah Maha Perkasa. Maknanya setiap apa yang kita lakukan, kita kena kembali kepada Allah, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan seterusnya diturunkan ataupun diberikan balasan-balasan yang kita sendiri pun kita tidak suka. Dan juga kita kena tahu bahawa Allah itu Maha Perkasa atas apa yang berlaku di dunia ini, semuanya ada hikmah yang tersembunyi. Wallahualam, mudah-mudahan memberi sedikit kefahaman kepada anak-anak pelajar semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.